Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. PRK Nenggiri makin menjelang. Esok ialah penamaan calon. Hari ini sekali lagi pendedahan. Bukti dalil agama hanya taktik politik PAS. Ditulis oleh Ahmad Mursi. Tuan Ibrahim kata calon PN Nenggiri keluar PAS dan masuk bersatu hari yang sama. Itu teknik strategi. Dulu Presiden PAS Haji Hadi Awang kata, mereka yang buta Al-Quran sahaja keluar dari PAS. Sama ada mereka bertaubat kembali jadi ahli PAS atau dihapuskan. Kononnya itulah ajaran Islam. Drama di Nenggiri ini sekali lagi bukti PAS menunggang dalil agama hanyalah taktik politik untuk menangi undi. Jangan belajar berkenaan Islam dengan cara fikir PAS kerana bimbang tersesat akibat gulu. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan ialah apabila dulu Presiden PAS Hadi Awang, Haji Hadi kata, mereka yang buta Al-Quran sahaja keluar dari PAS. Sama ada mereka bertaubat, kembali jadi ahli PAS atau dihapuskan. Kononnya itulah ajaran Islam. Tapi baru-baru ini, mereka pula benarkan ahli mereka keluar PAS untuk menjadi ahli parti bersatu semata-mata nak menjadi calon untuk PRK Nenggiri. Jadi, apa pula kesnya mereka membenarkan keluar parti PAS itu? Adakah dia juga adalah buta Al-Quran seperti yang pernah disebut oleh Haji Hadi Awang ini? Saudara-saudara sekalian, gulau penyakit yang diberi amaran oleh Nabi boleh dijangkiti umatnya. Ia biasa berlaku sepanjang sejarah Islam. Apabila berkait dengan politik dan perebutan kuasa seperti timbulnya Syiah, Khawarij dan lain-lain. Perseteruan PAS DAP juga hanyalah strategi dan taktikal politik. Dalil-dalil agama disusun hanya untuk menyokong strategi politik itu. Buktinya, PAS tidak bercerai dengan gerakan, walaupun mereka mencabar PAS, perkara yang PAS perjuangkan hari ini. Perang mulut hanyalah wayang mengukuhkan taktik strategi PAS. Calon PN Nenggiri bersumpah akan dilaknat jika tinggalkan bersatu. Maka, nasibnya kekal di situ selama hidupnya, walaupun selepas PAS bersatu bercerai kelak. Dia juga disuruh bersumpah patuh dasar-dasar perjuangan bersatu. Maka dia kekal dengan parti sekular itu, yaitu tuduhan biasa PAS terhadap parti lain. Sebab di sisi PAS, mereka sahaja kumpulan Islam, parti lain tidak. Sebab itu dipasak atau dipaksa pasak doktrin sesat peraturan tidak bertulis jika keluar PAS seperti keluar Islam. Walaupun berpuluh-puluh tahun bersahabat, jika berpindah parti, persahabatan itu hilang serta-merta. Di kampung-kampung, boikotnya lebih menakutkan. Walhal ukhuwah adalah perkara pertama yang diusahakan Rasulullah apabila berhijrah ke Madinah. Puncanya, kerana politik gaya Khawarij yang diterapkan dalam manhaj PAS, ahli bawahan yang cetek pengetahuan agama atau belajar agama melalui ustaz-ustaz PAS lakukan kafir mengkafir tidak lagi berlapik di grup-grup WhatsApp serta media sosial, dan ini sangat menakutkan. Saudara, ini pendedahan paling luar biasa. Ini mudah untuk Anda fahami dan mudah untuk Anda share kepada semua orang. Bukti dalil agama hanya taktik politik PAS. Tuan Ibrahim kata calon PN Nenggiri keluar PAS dan masuk bersatu hari yang sama, itu taktik strategi. Malangnya, dulu Presiden PAS Haji Hadi pernah berkata, mereka yang buta Al-Quran sahaja keluar dari PAS. Sama ada mereka bertaubat, kembali jadi ahli PAS atau dihapuskan. Kononnya itulah ajaran Islam. Drama Nenggiri ini sekali lagi bukti PAS menunggang dalil agama hanyalah taktik politik untuk menangi undi. Jangan belajar berkenaan Islam dengan belajar cara fikir PAS kerana bimbang tersesat. Gulau ialah penyakit yang diberi amaran oleh Nabi boleh dijangkiti umatnya.
Ini biasa berlaku sepanjang sejarah Islam. Apabila berkait dengan politik dan perebutan kuasa seperti timbulnya Syiah, Khawarij dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, yang lebih membuatkan kita tersedar ialah perseteruan PAS DAP juga hanyalah strategi dan taktikal politik. Dalil-dalil agama disusun hanya untuk menyokong strategi politik itu. Buktinya, PAS tidak bercerai dengan gerakan. Walaupun mereka mencabar perkara yang PAS perjuangkan hari ini. Perang mulut hanyalah wayang mengukuhkan taktik strategi PAS. Calon PN Ninggiri bersumpah akan dilaknat jika meninggalkan Bersatu. Maka nasibnya kekal di situ selama-lamanya, terpaksa selama-lamanya bersama dengan Bersatu. Kerana dia sudah mengangkat sumpah laknat, dia harus bersama Bersatu selama hidupnya. Walaupun PAS bercerai, Bersatu bercerai kelak. Bayangkan, kalau tiba-tiba ditakdirkan PAS dan Bersatu bercerai, Perikatan Nasional bubar, apa nasib dengan calon Perikatan Nasional PAS ini yang sudah lompat parti kepada Bersatu dan sudah angkat sumpah laknat? Adakah dia akan terkena laknat kalau dia keluar dari parti Bersatu dan kembali semula kepada parti yang selama ini mendidik dia, menjadikan dia ahli politik, yaitu parti PAS? Dia ini sudah disuruh bersumpah patuh dasar-dasar perjuangan Bersatu. Maka dia kekal dengan parti sekular itu, yaitu tuduhan biasa PAS terhadap parti lain. Sebab di sisi parti PAS, mereka sahaja kumpulan Islam. Parti lain tidak. Sebab itu dipasak. Doktrin sesat peraturan tidak bertulis. Jika keluar PAS seperti keluar Islam. Walaupun berpuluh-puluh tahun bersahabat, jika berpindah parti, persahabatan itu hilang serta-merta. Di kampung-kampung, boikotnya lebih menakutkan. Walhal, ukhuwah adalah perkara pertama yang diusahakan Rasulullah apabila berhijrah ke Madinah. Puncanya kerana politik gaya Khawarij yang diterapkan dalam manhaj PAS. Ahli bawahan yang cetek pengetahuan agama ikut-ikutan dan belajar agama melalui ustaz-ustaz PAS, lakukanlah pula kafir-mengkafir, tidak lagi berlapik-lapik di grup-grup WhatsApp serta medsos yang sangat menakutkan. Jadi yang paling mengejutkan kita ialah terbuka minda kita. Kalau tiba-tiba PAS dan Bersatu ini bercerai kelak, apa nasib kepada calon Perikatan Nasional Ninggiri ini? Kesian kan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.